اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 baris yang ke-15 daripada atas. Surat 3 baris ke-15 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan segala tanda agama 4. Dan segala tanda agama itu mubtada, 4 itu khabar. Dan segala tanda agama, yakni bermula segala tanda agama 4 ialah 4 tandaan. Manakah orang yang beragama? Ada 4 tandaan, 4 perkara ni barulah dinamakan orang yang beragama yang sebenar. Ini di awal kitab Faridatul Faraid. Dia punya susunan dia cukup comel. Walaupun kitab Faridatul Faraid pembicaraannya adalah berkaitan dengan iman, akidah, salah satu daripada bahagian dalam agama. Salah satu daripada bahagian dalam agama. Sekarang ni bukan hanya iman ni, agama. Beragama yang sebenar tu macam mana? Dia merangkumi dengan pegangan, dengan syariat zahir, dengan syariat hati. Tetapi dalam kitab Faridatul Faraid ni nak cerita bab iman. Tapi sebelum nak pergi bab iman, agama ni iman saja ke? Tak. Iman adalah usuluddin, tapak agama. Tapi kalau tapak agamanya ada, tapi dia punya tiang agama tak ada, cabang-cabang agama tak ada, ranting-ranting agama tak ada, jadi bukan beragama yang sebenar. Cuma kosong gitu je. Jadi sekarang ni, manakah beragama yang sebenar? Ada 4 perkara, 4 tandaan. Yang terdahulunya, agama ni apa dia agama? Agama ni perhimpunan hukum hakam yang dihantar oleh Allah ke atas segala hamba yang mukallaf, dihantar oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan agama yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang bawa selamat kita hamba Allah yang mukallaf ni, selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Jadi agama ni perhimpunan hukum hakam yang dihantar oleh Allah, yang diturun oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak agama yang dihantar melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah tu 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Ini agama yang diturunkan oleh Allah kepada segala hamba yang mukallaf melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama merangkumi komponen bahagian Islam, iman dan ihsan. Jadi beragama yang sebenarnya kena ada ke semua tu lah. Kena ada ke semua Islam, iman dan ihsan, beragama yang sebenar. Sebab hukum hakam yang diturunkan oleh Allah bukan hanya pegangan semata-mata.
bukan hanya sembahyang semata-mata, bukan hanya ketaatan hati semata-mata. Agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi SAW merangkumi pegangan, merangkumi perintah solat ibadah, merangkumi perintah muamalah, merangkumi perintah munakahat, merangkumi perintah janayah. Ini agama yang syumul, agama yang melengkapi, agama yang merangkumi segala perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ni daripada Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan manusia, kemudian Allah Taala turun ini perkara agama untuk kehidupan manusia, bukan hanya ibadah sahaja. Muamalah, perhubungan sesama kita, nak jual belinya, nak sewa menyewanya, agama menetapkan. Kemudian dalam kehidupan kita ni kena berumah tangga, agama menetapkan. Ini agama yang syumul yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menjaga masyarakat pula. Sebab Allah Ta'ala menjadikan manusia ni ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang baik, ada yang tak baik, jahat. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan hukum berkaitan dengan janayah. Kalau melakukan kesalahan, apa hukumnya? Allah pun menetapkan juga. Ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah agama ni bukan hanya hak zahir, ibadah, muamalah, munakahat, janayah, apa itu zahir. Agama juga memerintahkan hak hubungan hati masing-masing dengan Allah. Baik atau tak baik hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hati kita ni apa-apa ketaatan yang kita lakukan kerana Allah ataupun kerana tujuan yang lain. Itu pun perkara agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi nak beragama yang sebenar, kena ada kesemuanya. Merangkumi pegangan, merangkumi syariat zahir, ibadah, muamalah, munakat, janayah, dan juga merangkumi hak perintah-perintah hati. Itu agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bawa agama, bawa ni lah. Bawa ketiga-tiga bahagian ni. Bawa panggil bawa agama. Agama tidak dijuzuk-juzukkan. Agama tidak dibahagi-bahagikan. Cuma ulama yang menyusun perbahagian dalam ilmu agama untuk memudahkan pengajian kita, untuk memudahkan pembelajaran kita. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pembahagian sebagaimana hak disusun oleh ulama-ulama. Pada masa Nabi tidak ada kata bulan ni bicara solat, bulan depan bicara puasa, bulan depan bicara ikhlas. Tidak ada. Nabi menyampaikan agama ketiga-tiga ni. Ada perkara yang berlaku diturunkan perintah, maka Nabi pun cerita. Ada perkara yang berlaku diturunkan wahyu, Nabi pun cerita. Itu pada masa Nabi. Jadi ulama ambil agama sekalian ni, ulama pun membahagikan kepada ilmu pegangan, ilmu bab syariat zahir fiqh, ilmu bab syariat batin tasawuf untuk memudahkan pembelajaran kita. Bukan agama boleh dijuzukkan. Saya nak tauhid je, fiqh tambah, tak betul. Bukan agama. Saya nak semayang je, dah akidah macam mana, saya tambah, itu bukan beragama. Saya nak semayang je, lepas bab keikhlasan, berarti tak percaya, itu bukan agama. Agama tidak boleh dijuzukkan. Yang mana tak boleh kita nak ambil sebahagian-sebahagian. Agama kita kena terima secara keseluruhan. Ini beragama yang sebenar. Nak bawa agama, kena bawa ni merangkumi tiga perkara tadi. Sebab tu orang yang nak bawa agama, permulaannya bawa agama dalam diri kita sendiri. Kena ada tiga tu lah. Tiga bahagian. Merangkumi ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita nak bawa agama dalam diri kita. Agama yang sebenar. Kita nak bawa agama dalam keluarga kita, sama juga.
Kita nak bawa agama dalam masyarakat sama. Kita nak bawa agama dalam negara pun sama. Itu agama. Merangkumi 3 bahagian. Jadi nak bawa agama, wajib dahulukan dengan ilmu untuk mengenal apa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ni bukan akalan manusia, bukan akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah rasul, utusan, pembawa, tukang bawa. Kalau kita kata macam postman lah, barang dalam postman bawa tu bukan milik postman, tapi postman yang tukang bawa. Jadi agama bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama wahyu daripada Allah. Jadi kita nak bawa agama hak Nabi bawa, tiba-tiba kita nak pakai akalan sendiri. Belajar ilmu wahyunya tak ambuh. Itu bukan beragama. Sebab Nabi sallallahu sendiri ada berlaku perkara-perkara yang sahabat nak tunggu apa ketetapan hukum daripada Allah. Tiba-tiba wahyunya tidak diturunkan. Sehari ke 2 hari ke, Nabi hanya berdiam diri sahaja. Nabi tidak cerita. Bukan Nabi kata wahyu belum diturunkan, untuk sementara ni ambillah pandangan saya. Tidak. Sekarang berlaku satu-satu perkara, perlu penetapan hukum. Tiba wahyu tidak diturunkan, Nabi senyap sahaja. Bukan kata Nabi kata untuk sementara. Nabi fatanah kan? Nabi fatanah. Jadi untuk sementara, sebelum Allah menurunkan wahyu, pandangan saya berdiam. Pakak tu tidak ada. Tapi kita kelah. Macam mana hukum ni Mak Haji? Pada pandangan saya, pada penampakan saya, agak-agak sayanya, berasa seumpama ni nak menasabah barangkali kelak. Standard tinggi molek no. Kalau dia kata pada pandangan saya, pala. Nabi pun tak ada pandangan, awak ada pandangan. Kau lalu mana pun agama tu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak beragama, pokok pangkalnya kembali kepada ilmu agama untuk memastikan kita beragama yang sebenar. Nak tahu beragama yang sebenar, hak sempurna ni ialah kita orang lemah. Nak sempurna tu payahlah. Tapi nak pastikan beragama yang sebenar dulu. Nak pastikan beragama yang sebenar. Aku nak dapat kesempurnaan dalam agama. Itu maqam para sahabat radhiyallahu anhum. Kedudukan maqam awliya illah. Itu orang beragama yang sempurna. Kita nak pastikan kita ni beragama. Beragama yang sebenar. Bukan yang sempurna ni. Beragama yang sebenar. Hak agama sungguh. Bukan dakwaan semata-mata. Jadi nak bawa agama dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kena bawa agama sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena belajar agama sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Itu orang yang nak belajar. Kemudian besar tanggungjawabnya orang yang nak mengajar agama, nak menyampaikan agama, nak mengajar agama, nak menyampaikan agama, kena mencukupkan bahagian-bahagian agama ni. Jangan kita ambil sejuzuk, sebahagian. Melainkan semasa kita ambil satu-satu bahagian, kita ambil bahagian pekoh je contohnya. Sebab apa? Sebab di tempat yang sama, dia tempat pengajian yang sama, dia majlis surah yang sama, tauhid ada, tasawuf ada, tak apalah. Tauhid ada dah, tasawuf ada dah, saya ambil pekoh saja padang lah, tak apa. Sebab ada dah orang yang mengajar bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau pergi pada satu tempat, tengok tauhid banyak dah, pekoh banyak dah contohnya, kita pergi pekoh juga. Tauhidnya mana? Tasawufnya mana? Saya tak apa pandai tu, tak ada apa pandai tu.
semua orang kena pandai. Hak asas-asas, hak 3 ilmu tu semua orang kena pandai. Kita orang belajar pun nak kena pandai hak tu. Sama telah orang yang mengajar, sama telah lebih pandai lagi daripada kita hak 3 ilmu. Tak ada orang kata saya pandai satu, tak ada. Itu bukan pandai agama gitu. Sebab semua orang, termasuk kita yang belajar ni pun kena pandai hak asas-asas ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kita hak belajar ni. Dan orang yang mengajar mesti dia mari daripada samalah belajar. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan sudah alim, tidak ada. Semuanya dia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa sekali pun. Jadi sebelum dia mengajar, dia belajar terlebih dahulu. Maka belajar dia macam kita belajar, kena cukup 3 ilmu. Sampai masa mengajar, 3 ilmu tu ada. Hanya kalau yang mengajar tu belajar. Kalau yang mengajar tu membaca, dia pakai agama cara dia lah. Ini kita cakap sebenar ni. Hak belajar ilmu agama yang sebenar bukan hanya membaca sendiri. Membaca sendiri, lepas tu menggunakan kefekahan, kelancaran bercakap, lepas tu jadi penceramah. Hak ni hak disebut sebagai khutbah fitnah. Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Ini fitnah akhir zaman. Ceritanya pandai, cakapnya pandai, dengan cara menyapa pun orang suka dengar, dengan kelembutan nada suara, orang pun mudah terpikat. Ini kadang-kadang ilmu agama lengkap ke tidak? Tidak ada. Ini bukan bawa agama yang sebenar. Ini khutbah fitnah, tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Akhirnya dia pun tak kenal agama, orang yang mengikut dia pun tak kenal agama. Agama yang diturunkan oleh Allah, wahyu daripada Allah, jalannya belajar. Semua orang jalannya belajar hak asas-asas. Lepas daripada sempurna ilmu asas-asas, kemudian amalannya lengkap, Allah Ta'ala nak kurnia ilmu yang khusus, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bukan urusan kita. Hak kewajipan kitanya, kita wajib kena belajar ilmu terlebih dahulu. Itu tidak ada khilaf ulama. Belajar ilmu agama wajib ni ijma' ulama, tak ada khilaf. Tak ada khilaf ulama kewajipan belajar. Untuk memastikan bahawa kita tahu apakah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita ni dia detail lagi. Mana padang kau dengan cerita agama hukum hakam yang diturunkan oleh Allah. Padahlah orang mengajar pun ceritalah apa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merangkumi pegangan contohnya. Tak padang. Yang ahli pertandaan. Apakah tandaan beragama yang sebenar? Ada 4 perkara. Ada 4 tandaan. Pertama daripada 4 perkara tu. Sah i'tiqad. Sah i'tiqad. Betul pegangan. Itu yang pertama. Sah i'tiqad, betul pegangan. Pegangan yang betul. Mana sah i'tiqad? Iaitu sah i'tiqad jazam. Jazam ni mana apa? Berpegang kejap di hati. Jazam ni utuhlah. Kejap, utuh, jazam. Mana jazam, kejap, utuh pegangan di hatinya. Mana jazam utuh ni dengan barang, dengan segala pegangan yang diiktikad akan dia akan barang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Mana apa? Tanda beramal sebenar, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Tak ada ni, tak ada apalah. Hak ni yang pertama. Sah i'tiqad. Apa makna sah i'tiqad? Jazam, mana putuh di hati dengan barang, dengan segala i'tiqad yang diiktikad akan barang tadi oleh ahli sunnah wal jamaah.
Mana tanda beramal sebenar, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini dipanggil usuluddin, tapak agama. Yang pertama, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak berpegang jazam putu di hati ni, ilmunya kena sampai tahap tahqiq. Satu-satu pegangan jelas, kemas, nyata bagi kita. Kemudian kita pun jazam putu di hati dengan pegangan yang bersumberkan ilmu yang tahqiq, ilmu yang kejam, ilmu yang jelas, ilmu yang nyata. Ini pegangan ni. Maknanya pertama ilmu tu kena tahqiq jelas. Kemudian kita pun jazam di hati, putu di hati dengan pegangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkaitan dengan pegangan akikah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sahaja. Yang berubah adalah bab hukum hakam zahir. Bab syariat zahir, syariat Nabi terdahulu seumpama ni, syariat Nabi kemudian ada berbeza nak banding dengan syariat Nabi yang terdahulu. Ada pun persoalan pegangan yang sama. Contoh berpegang berkaitan dengan sifat Allah. Sifat Allah sifat yang qadim. Itulah pegangan yang dipegang oleh Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegangan yang sama. Ini mula-mula sekali. Inilah akan dinyatakan dalam kitab Faridatul Faraid. Mana satu-satu tu sampai peringkat kita memahami satu-satu pegangan yang mana nyata bagi kita. Sebab ilmu kena tahqiq, ilmu kena cerak-cerak. Sekali dah cerak-cerak ni, cerak. Orang kata kerana dah cakap cerak-cerak, apa dah cakap ni. Kalau mugi cerak boleh, tak cerak. Orang lain pergi belaka dah mugi. Kalau mugi cerak boleh. Dan cakap itu kan tu tak juga. Ni tak berani. Tak ada. Kalau pergi cerak boleh. Sahih boleh. Sahih tu ialah cerak boleh. Tak ada cakap. Kelakar. Terang mengok. Itu susah dia cakap macam ni. Cerak ni sahih lah. Tapi kata cerak tu tak tahu. Kalau gi cerak boleh. Tak tahu. Saya duduk ngaji dalam muka ni, belajar akidah sampai tahap tahqiq ada cerak. Akhirnya tahqiq biar cerak, biar jelas, biar nyata. Maknanya tak kata tak sama-sama dah, tak keliru-keliru dah. Apabila kita belajar pegang sampai tahap tahqiq jelas, nyata, maka antara yang sebenar dah tahqiq jelas nyata, hak tak sebenar. Kita tahu dah kan? Sebab bila kita nyata hak sebenar, pastilah nyata bagi kita mana yang tak sebenar. Sampai tahap tu jadi akidah. Barulah luluh fardu ain. Mana apa boleh membezakan, boleh panggil bagi, boleh cekak. Ini pegangan yang sebenar. Sebab kita ngaji, hak pegang sebenar ni memang nyata-nyata sangat. Tak sudah marilah balah mana pun tak gerak dah kita ni. Ni bukan. Ni akidah salah balah ni. Yang bawa ni bukan orang yang sebarang-sebarang. Orang yang hebat-hebat lah. Orang yang hebat-hebat, yang dihebatkan oleh orang awam. Gitu je lah. Tak siapa boleh tu salah. Mana apa, dulu dah kita ngaji ilmu tandaan yang pertama.
Kemudian dah kalau dah nyata mana sebenar, cuba nyatakan. Cuba terangkan. Cuba jelaskan. Oh tu minta maaf. Kita dah reti nak cerita-cerita. Itu fardu kifayah. Bukan fardu ain. Tak ada. Kita nak tahu jelas kan? Awak jelas pegang sebenar. Jelas kan? Kita nak dengar juga. Awak kata awak nyata dah mengaji ayat akidah yang sebenar. Nyatakan kepada kami. Mana sebenar tu? Oh tak boleh. Tak boleh nak jelaskan. Tak boleh nak nyatakan. Tak pandai. Panggil apa ni? Tak pandai ilmu fardu kifayah. Bila tak pandai ilmu fardu kifayah, dia tidak boleh mengembangkan agama, dia tidak boleh menjaga agama, dia tidak boleh menolong orang lain. Orang lain tu kemungkinan tidak ada orang lain, anaknya sendiri mungkin, cucunya sendiri mungkin orang lain. Tapi untuk dirinya, ini masing-masing selamat. Itu je ilmu fardu ain. Hanya boleh menyelamatkan diri sendiri. Nak menyelamatkan orang lain walaupun anak cucu sekalipun tak pandai. Kalau pandai boleh menjelaskan, boleh menyatakan, boleh menerangkan, tu naik kepada ilmu fardu kifayah. Sebab tu ilmu fardu kifayah ni pahala lebih besar daripada ilmu fardu ain. Sebab ilmu fardu kifayah ni dia boleh menyelamatkan orang lain. Dia boleh bagi manfaat kepada orang lain. Adapun ilmu fardu ain hanya manfaat diri sendiri. Jadi al-muta'addi khairun minal qasir. Makna perkara yang melampaui manfaatnya lebih daripada perkara yang hanya qasir, manfaat untuk diri sendiri semata-mata. Itu lebih ilmu fardu kifayah. Tapi sebelum nak bagi manfaat kepada orang yang lain, kena manfaat diri sendiri terlebih dahulu. Kena lepas fardu ain dahulu. Kalau tak lepas fardu ain, dia ngaji untuk ilmu orang lain, tu awal-awal lagi dah dipanggil orang belajar yang tidak beradab. Orang belajar yang tidak ikut disiplin. Itu salah awal-awal lagi. Kita belajar nak menyelamatkan orang, selamat diri sendiri terlebih dahulu. Tapi ilmu untuk selamat diri sendiri, ilmu hak ini simple sahaja, sedikit sahaja, mudah sahaja. Agama bukan agama yang payah, agama yang diturunkan oleh agama yang mudah sahaja. Tak berat. Jadi untuk fardu ain simple sahaja. Tapi kena mengaji sampai tahap tahqiq, kena belajar molek. Jangan pakai agak-agak barangkali, pegangan saya barangkali, jangan. Tidak ada kebarangkalian. Ini adalah tanda agama yang pertama yang dipanggil tapak agama. Dia sama jugalah kalau contoh-contoh tu bab kita kata manfaat agama, bab pegangan kita boleh menerangkan, boleh menjelaskan. Sama juga dalam bab amalan. Amalan yang mana amalan ni manfaat umum. Ini amalan untuk manfaat pribadi kita. Mana amalan hak manfaat umum. Kita buat gotong royong, hukumnya sunat untuk kegunaan ramai. Untuk kegunaan ramai. Kita semai sunat ngaji Quran, itu untuk diri sendiri. Di saat tu mana lebih afdal? Lebih afdal kita gotong royong. Saya masih ni semai sunat, saya masih ni ngaji Quran. Di masa yang sama orang tengah gotong royong, di gotong royong lah. Gendala semai sunat saya, gendala ngaji Quran saya. Lepas tu kalau boleh buat kemudian, boleh buat kemudian. Kalau kemudian tak ada dah, masa ni je boleh buat. Dahulu ke hak tengah ramai. Lebih besar pahala daripada ibadah hak khususi untuk kita. Kan gitu lah. Mana hak bagi manfaat umum. Sama dengan fardu kifayah, boleh bagi manfaat umum. Contohnya kalau kita mengaji bab fiqh fardu ain, hanya betul sembahyang bang kita je. Hanya betul sembahyang bang kita je. Kalau orang tanya kita bab zakat, garu kepala. Kalau tanya kita bab haji, garu kepala. Kata mana? Tu tak tanya lagi bab muamalah apa semua tu. Tanya bab zakat kalau nak jawab dah. Sebab apa?
Kita tak ngaji sebab tak ada kena-kena kita. Kita tak ada perniagaan, kita tak ngaji zakat perniagaan. Kita tidak ada ternakan, kita tak ngaji zakat ternakan. Kita tidak ada pertanian, kita tak ngaji zakat pertanian. Kita tak ada galian, kita tak ngaji zakat galian. Pasal duk tanya, kita tak reti. Tapi kalau orang reti orang ni, dia boleh cerita, orang lain faham, orang lain pun meluahkan zakat. Apa kata? Manfaat umum. Kalau setakat pandai solat kita, itu manfaat kita. Tak ada boleh tolong orang lain, itu kedudukan ilmu. Orang ngaji bab muamalah Islam, dia susun satu kaedah untuk memastikan muamalah ni muamalah yang tepat dengan syarak. Kalau kata perbankan yang tepat dengan muamalah Islam. Kalau kata takaful yang tepat dengan muamalah Islam. Dia pun menggariskan panduan untuk memastikan muamalah ni muamalah secara syar'i. Orang pun turut ramai mana orang dapat manfaat, banyak mana dia boleh pahala. Itu ilmu fardu kifayah. Ada. Tapi walaupun siapa pun sama, fardu ain atau kewajipan yang kutub, tidak ada yang terkecuali. Kalau dapat bagi manfaat umum dengan kepakarannya dalam muamalah ekonomi Islam. Tapi kalau ba'at ikut tak dulu, semuanya tidak ada pahala, tak ada faedah langsung kepada dia. Orang lain boleh dapat manfaat, tapi dia tidak ada sedikit manfaat. Sebab apa? Yang pertamanya kena sah i'tiqad, sah pegangan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian sembahyang bang biar betul. Oh lah, pahala dapat dicatatkan sebab ada tiang agama. Punya hati kena betul. Kalau kita gariskan panduan muamalah syar'i dengan garis yang lengkap, yang jelas, tapi kalau keikhlasan kita tak ada manfaat juga kepada kita. Betul pada ain kitanya dulu. Pegangan kita kena betul, sembahyang tiang agama kena betul, hati kena betul. Barulah hak yang lain-lain tu dapat manfaat kepada dia. Kalau tak ada hak asas ni, tak ada manfaat. Walaupun orang lain boleh ambil manfaat, tapi dia tidak ada dapat manfaat akhiratnya. Atas dunia dapat beri manfaat lah, dapat kedudukan, dapat sanjungan, dapat kedudukan yang tinggi, pendapatan pula tinggi, hidup pula senang, dapatlah manfaat dunia. Tapi bukan agama sebenar. Agama sebenar akan dapat kebahagiaan kekal dunia dan akhirat. Itu agama yang sebenar. Jadi yang pertamanya sah i'tiqad. Itu yang pertama. Sebab dalam ayat-ayat mana sekalipun dia akan mulakan dengan allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum. Beriman dan beramal soleh, maka akan menyempurna akan mereka, akan ganjaran mereka. Jadi dimulakan dengan allazina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Beriman dan beramal soleh, maka memimpin akan mereka itu oleh Tuhan mereka dengan keimanan mereka itu. Dimulakan dengan iman. Allazina amanu, i'tiqad yang sah, maulah wa amilus solihat, beramal soleh dengan bahawa betul syariat zahir, betul syariat hati, itu wa amilus solihat. Tapi perintah untuk beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ni orang yang sempurna agama. Orang yang sempurna agama, orang yang beragama yang sebenar. Tapi sebelum nak jadi beragama yang sebenar ni, Tuhan perintah dulu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia panjang tu. Semua perintah-perintah supaya beramal soleh, perintah diseru dengan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Seru kepada siapa? Seru kepada orang-orang yang beriman. Seru kepada orang yang sah i'tiqad. Wahai orang-orang yang beriman, taat oleh kamu akan Allah. Seru kepada orang-orang yang beriman.
Semua perintah-perintah supaya beramal soleh diperintah kepada orang-orang yang beriman. Turut perintah, maka masuk dalam ayat innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Barulah begitu pada naik innal ladzina amanu wa amilus solihat. Hanya setinggi-tinggi maqam syariat wa amilus solihat. Kita mana? Kita hanya ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah. Kita duduk tahap tu je. Tahap macam tahap dengan nuku. Ada tahap dengan nuku. Kena goyak semua. Bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Dah kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang taat, kadang-kadang ikut pedang je. Jadi mana wa amil solihat? Tak ada lah. Tapi yang pertama tetap ada. Yang pertamanya diseru dengan ya ayyuhallazina amanu. Siapa tahap beriman dan beramal soleh, barulah cerita bab syurga-syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaiika jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Beri kabar gembira oleh ya Muhammad. Kabar gembira pada siapa? Kepada mereka-mereka yang beriman, yang sah i'tiqad ni dan beramal soleh. Balasan bagi mereka adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ni barulah janji syurga. Kalau macam kita ni ati Allah, ittaqullah, macam pahat dengan nuku, ni tunggu timbang lah. Tunggu hisab, tunggu mizan. Hak janji syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Tu hak Tuhan janji. Ya Muhammad, ceritalah khabar gembira. Khabar gembira dah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga. Nabi Tuhan perintah kepada Nabi supaya cerita khabar gembira. Tapi wa amal solihat tu mana? Kalau kita ni sekali taat, sekali tak ada, kira pada hisab dan mizan, berharap kepada syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerahmatan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan ampun, mudah-mudahan. Gitu jelah, harap-harap gitu je. Khabar gembira itu orang yang beriman dan beramal soleh, itu khabar gembira. Kita kadang-kadang ada cerita syurga. Penekanan untuk memastikan alladzina amanu ada ke tak? Penekanan untuk memastikan wa amilus solihat, beramal dengan amal yang soleh, yang baik, zahir dan batin. Bagi penekanan ke tidak? Tidak. Hanya cerita upah sahaja, jalannya tidak dicerita. Nak dapat upah tu jalannya mana? Jalannya beriman, jalannya beramal soleh. Tapi beramal soleh pun dimulakan dengan innal ladzina amanu. Kita baca di awal ni, biasa orang baca di permulaan program ke sedang program ke, baca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Orang manusia dan juga malaikat, yang pertama orang yang beriman. Itu yang pertama orang yang beriman. Baca pula di awal surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Itu yang mula-mula sekali orang yang muttaqin. Siapa orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib? Orang yang sah pegangan, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah.
Inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib atas kita belajar, dan inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib atas kita mengajar kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Dan inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib pada guru mengajar kepada murid-muridnya. Sudut panjanglah. Ilmu pertama, ilmu untuk memastikan sah pegangan. Amalkan tadilah pergi pada satu tempat nak mengajar, tengok-tengok tempat tu clear dah. Ilmu tauhid pun banyak-banyak kelas dah. Okeylah, tak apa. Hak mana kurang? Fiqh nampaknya cukup dah. Tasawuf kurang. Kita ambil tasawuf. Tiga-tiga tu lengkap dah. Tak apalah, kita nak ambil mana pun. Kita rasa kita lebih laju mengajar fiqh, ambil kau apa dah. Padahal kita nak ambil mana pun. Sebab apa? Sebab tempat yang kita pergi nak menyampaikan agama tu, tauhid pun banyak dah, fiqh pun banyak dah, cukup, tasawuf pun cukup dah. Maka kita rasa lebih sedap mana nak mengajar. Dia sama je. Orang ni dia ada kecenderungan masing-masing. Sama je. Belajar pun ada kecenderungan masing-masing. Orang mengajar pun ada kecenderungan masing-masing. Ada hak dia lebih beri, lebih minat. Itu nafsu kita. Tapi yang pertama kita hukum dulu. Bukan ke minat, beri, kecenderungan kita, bukan. Kita pada hukum terlebih dahulu. Lepas selesai hukum, kemah dah ketiga-tiga ilmu, kita nak mendalami ilmu fiqh. Mendalamilah ilmu fiqh. Dan kita minat ilmu fiqh. Ya. Kita orang yang belajar, orang mengajar pun sama lah. Dia ada kecenderungan dia. Dia ada minat dia. Tapi sebelum nak ajar minat dia, tengok dulu tempat tu macam mana. Ini tanggungjawab orang yang menyampaikan agama. Jangan pergi satu masjid, tauhid pun belum ada, fiqh solat pun belum ada, tasawuf fardhu pun belum ada. Dia ajar apa? Dia ajar fiqh muamalah. Bakal lompat, ambil juzuk yang ketiga, yang ketiga, yang keempat. Ada, dia kitabnya ada 8 kulit, 10 kulit. Dia ambil juzuk yang kedua, juzuk yang ketiga. Kulit yang kedua, kulit yang tiga. Kau panggil apa? Dia ada sutir. Jilid. Bab dalam sutir kitab berapa putih bab dah dalam tu. Satu juzuk tu berapa bab dah dalam tu. Puluh-puluh bab dah dalam tu. Ni satu kitab. Ini satu kitab ditulis juzuk pertama, juzuk kedua, jilid lah mungkin. Maknanya kitab fiqh semuanya akan dimulakan dengan taharah. Dengan solat, fiqh mana pun. Fiqh 20 kulit, 30 kulit pun, dia akan mulakan dengan taharah. Yang pertamanya, dia tinggal juzuk pertama kedua, dia ambil bab muamalah. Ajar kuliah maghrib untuk orang awam. Jadi masjid ke macam mana? Tauhid tidak ada. Fiqh solat tidak ada. Yang ambil fiqh muamalah kan apa? Tahu. Lalu kita mengajar dalam universiti, orang ambil bidang ekonomi, untuk belajar bidang ekonomi. Kita ajar kampung kuliah maghrib. Kampung hanya nak betul sembahyang puasa je. Nak betul pegangan, nak betul hati perut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ajar nak dipakai ekonomi Islam tak apa benda. Lepas tu tanya orang masjid, dah kenapa awak tidak minta dengan fiqh bab taharah? Dia tak tanya kita, dia pakai bubuh di kitab dinam. Jadi sepatutnya selain daripada orang yang nak menyampaikan agama, pihak yang bertanggungjawab tempat tu pun dia kena tu. Kita ikut kehendak orang yang mengajar. Orang yang mengatur tempat tu yang kena menyusun. Tempat kita ni keperluan untuk ahli Jumaat kita, supaya ahli Jumaat kita tak payah dicari tempat lain. Susah juga ahli Jumaat kita nak kena cari situ sini. Kita akan cukupkan di tempat kita ni untuk ahli Jumaat kita ilmu asas fardhu ain. Itu tanggungjawab bagi mereka yang memegang tempat tu, yang berkuasa di tempat tu. Tapi kalau yang berkuasa di tempat tu pun tak tahu mana ilmu asas-asas, sama lek mana pun ni serah tugas kepada mereka yang tidak berkemampuan. Ni punarana lah kita. Saya pernah cerita bab asas-asas fardhu ain. Marilah saya ni baru, saya ni pegang isu dah ni, isu masjid
Majlis besar. Bukan majlis kapung dah. Ni majlis. Majlis besar. Dia kata saya pun nak kena beki semula. Tempat saya kalau start royak 3 ilmu tu tak ada sehabuk rasa kena. Dah kena sehabuk. Dah buat kelas apa? Kita pakai asal ada kelas je. Sebab kita dapat arahan untuk memastikan bahawa biar kelas tu ada. Kelas apa? Kau pandang nak ajar apa pun. Itu ni kena balik beki lah kata. Kita ni tu pegang jawatan ni pegang jawatan. Gimana? Kita tanggungjawab atas diri kita sendiri. Tanggungjawab kita kepada anak-anak cucu kita. Kalau kita menyampaikan agama, tanggungjawab kita dalam menyampaikan agama. Kalau kita jaga ni masjid surah lah tempat nak menyampaikan ilmu agama. Besar tanggungjawab. Kena pastikan bahawa ahli jemaah, masa sekarang bukan ahli jemaah, mereka yang pegang jawatan tu tak boleh lari, dia kena duduk situ dia. Kalau ahli jemaah, kalau ilmu tak cukup tempat tu, dia boleh pergi tempat lain. Kalau kita pegang jawatan, bukan kita nak lari. Mana dia punya SU dia? Tak ada. SU pakai mana? SU di masjid lain. Buat apa? Dia belajar. Kenapa tak belajar sini? Tak cukup sini. Tak apa tak cukup. Jadi kalau kira tu, hak pegang jawatan tu patutnya kena pastikan cukup. Sebab dia tak boleh lari. Kalau kita hak ekor ni, ahli jemaah ni, kita boleh lari. Dia tak boleh lari tu kena cukup. Tapi kena tahu lah. Tapi kalau dia reba lesen tak ada, reba pula jenis bahan gambar, tak ada beli masuk parit. Dengan dia reba, dia dengan penumpang, masuk parit dah tu. Kena hubung molek ni. Nak pastikan tanda agama ni ada. Yang pertama, i'tiqad. Berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Pastikan kita termasuk dalam allazina amanu. Mereka-mereka yang beriman, yang lengkap ke-6 rukun iman. Lengkap ke-6 rukun iman. Itu yang pertama. Kedua, benar qasad, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Wallahu a'lam.